kita intro dulu. La 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 la. Cumanya kita, oleh kerana sekarang kita ada lebih kurang dalam 15 minit macam tu lah sebelum kita wrap. Saya sebenarnya nak tanya pasal KJ, tapi saya rasa mungkin Cikgu Bat mungkin tak boleh nak jawab pasal KJ sangat lah kalau ikutkan. Sebab benda tu tuan punya badan pun belum buat keputusan apa-apa. Jadi kita pun tak naklah melangkaui tuan punya badan. Saya minit nak tinggal pesan untuk KJ tu. Sila, apa pesan dia? Apa pesan dia? Sila. Pertama, abang saya KJ, kita pernah bertempur teruk dan sebagainya. Kamu orang besar dan saya terus kekal kecil dan terpinggir sebegini rupa. Tapi hakikatnya ialah Negeri Sembilan ni vacuum leadership. Baik UMNO, baik ni, dan saya sedikit mengaku bahawa dalam Perikatan Nasional pun kita vacuum. KJ lubuk porak Negeri Sembilan. Kan? Kenapa pergi mengundang tinggi orang? Kan? KJ dihalau dengan cara hina ketika di puncak populariti dan pentadbiran dan performance yang sangat baik. Betul. Mak Hassan dapat pencapaian hebat di Rembau bukan kerana Mak Hassan tetapi kerana kerja buat KJ yang sangat baik di Rembau selama ini. Betul. KJ balik Negeri Sembilan, jadi anak jantan, bertarung, kita sama lunggah. Kan? Kita sama lunggah kali ini kan. Kerana kalaulah KJ wataknya, dia bakal jadi menteri besar paling dikenang dalam sejarah Negeri Sembilan. Saya sangat yakin benda itu dan saya sangat seronok kalau KJ buat keputusan itu dan saya boleh bekerja dengan watak yang seperti KJ ni. Itu satu kenyataan yang sangat-sangat berani. Bukan sekadar Cikgu Bat menyeru KJ untuk balik ke Negeri Sembilan, siap kata watak menteri besar tu, kau jangan main-main jang. Itu kisah saja. Tapi betul, sebab kita, betul lah KJ ni merupakan seorang menteri yang sangat-sangat dinamik. Kita tak nampak dia camp mana-mana. Dan dia buat kerja. Apa saja kementerian yang bagi kat dia, dia perform. Itu memang kita tak boleh nafi. Walaupun dia berikan Kementerian Kesihatan dan walaupun yelah ada orang duk bising pasal dia, pasal isu vaksin dan sebagainya, bla 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 kan. Tapi kita tak boleh nafi yang KJ sangat-sangat perform ketika dekat MOSTI dan juga ketika dekat Kementerian Kesihatan, betul tak? Dan saya yakin, betul apa Cikgu Bat kata, seandainya kalau KJ diberikan peranan yang lebih besar dekat Negeri Sembilan, saya yakin benda-benda ngarut yang Cikgu Bat sebut tadi tu, yang tak ada DO lah, tak ada mahkamah syariah whatever tu, benda itu tidak akan terjadi. Tapi itulah, kita pendek je pasal KJ ni sebab apa-apa pun kita tak nak pressure tuan punya badan. Tuan punya badan tu tengah poning sekarang ni. Aku nak buat apa? Anda dah buat apa sekarang ni masalahnya? Okey. Tapi Cikgu Bat, sebelum kita nak bersurai kan, sebelum kita nak menghentikan kita punya saya ulang podcast ini, satu soalan yang terkini. Ni cerita terkini lah sebab kita tadi cerita juga pasal Negeri Sembilan, kita cerita pasal kisah dulu-dulu. Saya nak cerita terkini yang tengah hot. Sekarang ni yang anak-anak papa dok main sekarang ni. Iaitu macam mana saya tahu Cikgu Bat pun faham jugalah apa yang berlaku dekat Parlimen semalam, di mana Perikatan Nasional digambarkan takut untuk membahaskan isu laporan Ketua Audit Negara tahun 2021 kan. Saya ada buat video pasal tu, tapi obviously ini saya, Papa Berry, bukanlah seorang yang orang kata apa political prominence, bukan nama macam Cikgu Bat. Jadi sebagai seorang yang memang berpengalaman luas, memang dah faham selok-belok Parlimen, selok-belok akta semua kan macam Cikgu Bat, your two cents about this issue. Okey, pertama sekali ialah kenapa buat laporan audit ni? Untuk mengesan apa yang terjadi. Dan setelah dikesan apa yang terjadi, maka Jabatan Audit ataupun laporan itu sendiri perlu mengunjurkan, mencadangkan tindakan kepada pihak berkuasa, penambahbaikan dalam kementerian dan sebagainya. Kan? Dan itu harus diambil, bukan untuk didebatkan di Parlimen. Debat di Parlimen, akhirnya kita risau bila debat di Parlimen, akhirnya dia kata, okey dah, Parlimen dah debat, dah terima. Dan semua benda dah tutup. Kita tak nak tutup. Mereka tuduh kononnya ada isu ventilator dan sebagainya. Saya pun nak tahu. Walaupun saya dalam Perikatan Nasional, kalau siapa salah, kena belasah kena berdepan. Kan? Kamu jangan take for granted, mengambil kapal yang kita bina bersama-sama dengan kepayahan ini untuk kamu ambil kesempatan. Tak boleh. Betul. Kan? Kita nak. Tapi persoalan dia ialah mereka cuba untuk mempolitikkan benda ni, naik, aku kata kat kau kata kat aku, tutup K dan settle. Tak boleh. Bagi saya ialah ia perlu disiasat. Dan kalau betul nak debat, ada dua perkara. Pertama, semua negeri kena debat. Laporan audit ni juga melibatkan negeri-negeri. Betul. Boleh debat kat negeri. Laporan audit Selangor bukan sedikit teguran laporan audit. Dan selama ini, laporan audit ni tak pernah didebatkan di Parlimen pun. Tak pernah kan? Sebenarnya tak pernah kan? Tak pernah. Kalau nak debat, kita debat semenjak daripada zaman sebelum ini, zaman Bosku dan sebagainya. Even zaman Mahathir pun.
Meh kita debatkan kan. Persoalan bagi saya ini adalah usaha Anwar. Anwar ni cukup hebat. Saya bagi tahu nanti kita kena ada satu sesi ni Anwar Ibrahim. Cerita pasal dia je. Dia ni bijak tau. Dia ni ada teori yang kita dulu gelak-gelak kita cakap. Pertama, kalau kantoi tu jangan mengaku. Tobat, jangan mengaku. Apa pun jangan mengaku. Kedua, ialah tuduh orang lain. Ketiga, kalau tak jalan, kelirukan, alih isu, keliru, sampai orang confused, siapa betul ni, siapa salah ni kan. Jadi, oleh kerana itu, dia cuba menggunakan isu-isu lain untuk mengeliru dan mengalihkan. Ayuh Anwar Ibrahim, tak payah kamu nak gunakan kalimah Allah gadai untuk tarik pengundi bukan Melayu khususnya kononnya Cina kan, supaya menyokong kamu, walau yang isu sebenarnya ialah perbaiki ekonomi, perbaiki keadaan dan tumpu dan fokus kepada pentadbiran. Itu yang kita nak. Saya kamu alih-alih semua isu ini dan pecahkan kaum lagi, pecahkan agama lagi. Selagi satu hari bertambah Anwar Ibrahim ni kan, makin teruk dan wahara negara ini. Tapi betul lah, bila cikgu buat cakap macam tu, kita dapat lihat seolah-olah macam kerajaan pada ketika ini, dia, saya tak tahu nak cakap dengan ayat yang lebih tepat, tapi seolah-olah macam mereka ini fokus pada tempat yang salah. Mereka lagi berminat untuk selesaikan benda yang tak patut mereka selesaikan. Macam inilah macam laporan audit ni kan. Dia nak bahaskan laporan audit yang telah pun dibentangkan, yang telah pun masuk PAC, yang telah pun diluluskan oleh PAC, dan PAC ni tuan-tuan puan-puan sekalian bukan sekadar orang kerajaan pada ketika itu je. Ada juga orang pembangkang, ada orang Pakatan Harapan, ada orang Barisan Nasional, ada orang Perikatan Nasional. Semua pihak ada yang PAC. Okay, dan biasanya ketua pengurusi PAC lah biasanya pembangkang biasanya. Okey. Maknanya benda tu dah settle. Dan mereka nak bahaskan benda yang dah seal, benda dah settle, benda dah scrutinize, which is benda yang sia-sia. Tapi dalam masa yang sama juga Cikgu Bat, mereka mengelak untuk membincangkan tentang usul-usul yang lebih penting. Usul berkenaan dengan kenaikan kos sara hidup. Betul. Tentang harga barang naik. Tentang tarif elektrik yang akan dimansuhkan subsidi ini kepada penggunaan yang banyak. And then untuk berkenaan dengan subsidi diesel yang bakal diapungkan, yang akan menyebabkan kos logistik meningkat. And then kemudian mengapungkan harga telur dan ayam hingga berpotensi menyebabkan kedua-dua protein murah ini akan menjadi semakin kaya. Benda-benda yang basic tentang rakyat ini mereka tak nak bincang dekat parlimen. Even KWSP bersasar, mereka tak nak bincang dekat parlimen. Ahmad Maslan kata memang aku paku benda ni, tak cik bincang. Dekat parlimen aku tak nak bincang, dekat Dewan Negara aku tak nak bincang. Dan paku habis. Benda-benda yang berkaitan dengan rakyat, yang 100% touch rakyat itu, mereka paku habis. Tapi benda-benda yang bombastik, benda-benda yang jargon, yang mengelirukan orang seperti nak bahaskan laporan Ketua Audit Negara yang memang dah seal, dah tutup habis dah. Itu yang diorang utarakan. Jadi setuju tak kalau saya kata kat Cikgu Bat, bahawa semua ini, kerajaan ketika ini, dia tidak berminat sebenarnya untuk, dia seolah macam tak berminat untuk menjaga hal ehwal rakyat. Tetapi mereka ini lebih berminat untuk politicking dalam usaha mereka untuk mempertahankan kuasa. Yelah, 25 tahun kau nak jadi Perdana Menteri, betul tak? Sebagai yang terakhir untuk penutup ini, saya nak bawa beginilah. Apa yang dibuat selepas daripada 2018 dan sekarang tak banyak jauh beza. Tumpuan terhadap rakyat tidak dibuat. Yang dibuat ialah sensasi, operasi kononnya balas dendam, mencari, mengalihkan benda, menyalahkan orang lama, menutup kegagalan yang mereka gagal pada itu. Seperti mana saya bawa dan saya endingkan khususnya kepada penyokong-penyokong Datuk Seri Najib. Kita balik sikit. Kan? Saya cakap beginilah. Sebab semalam, pagi semalam saya panjang dalam TikTok dengan Datuk. Saya kata begini. Suka atau tak suka, rejim telah memenjarakan Najib dan mahkamah telah membuat keputusan. Betul. Suka atau tak suka, Najib telah memberi endorsement kepada Zahid, malah Najib sendiri telah pernah meletakkan tanda tangan untuk menyokong Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Dah tersebar pun semua benda. Betul. Kan? Dan hari ini Najib berada dalam penjara. Najib telah dihukum, Najib berada dalam penjara, Najib ditipu oleh Anwar dan Zahid. Yang kamu cakap soal Najib, kamu nak serang kita. Saya cakap dengan kawan-kawan bosku kan. Jangan serang kita. Sekarang ni kamu kena serang. Proses mahkamah tu satu bab, itu lain, itu telah berlaku, itu telah selesai pun. Sekarang ni yang menipu Najib ni ialah
Anwar dan Zahid. Yes. Penyokong bosku mana? Kan? Terus nak hidup Zahid, hidup Anwar Ibrahim. Jadi kerana itu ialah seperti mana kerja perlu ada penumpuan dan fokus. Macam pentadbiran fokus kepada negara. Tidak mereka alih semua benda kan. Begitu juga penyokong bosku yang terakhir ni. Ini pancing untuk minta jemput sekali lagi. Maknanya penyokong bosku ni fokus kamu apa? Pembebasan bosku. Saya tak nak debate betul, salah ke apa ke. Ini bukan medan saya dulu. Tetapi soal dia ialah Najib kena tipu dengan Anwar dan Zahid yang meraih sokongan, duduk di situ. Anwar sedang enjoy, Zahid sedang struggle, dapat balik pasport, sedang usaha, dan now proses representasi untuk tarik kes melalui Peguam Negara akan berlaku dalam masa terdekat. Tetapi Najib kena rendam dalam penjara. Betul lah. Okey, jadi saya rasa yang terakhir, balik kepada seluruh pengundi dan rakyat, khususnya kelompok muda. Ini medan kita. Kita perlu menyelamatkan negara melalui 6 pilihan raya negeri ini. Ini adalah referendum rakyat. Jika mereka menang, walaupun satu kursi, percaya dan yakinlah, ia merupakan satu endorsement dan mereka tidak akan berubah apa. Keadaan tetap sama. Tetapi, kalau mereka ditolak sepenuhnya, mereka akan sedar satu hari saja selepas pilihan raya, mereka terpaksa untuk berubah dan mengubah keadaan untuk memastikan kehidupan rakyat dan masalah negara diletakkan keutamaan, bukan benda-benda rucit seperti naik basikal pusing dalam pejabat. Okey.